والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama muhaddisin. Satu hari ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, sesiapa yang belajar dalam ilmu hadis, iaitu pada cabang ilmu rijalul hadis, iaitu ilmu berkaitan dengan bagaimana kita nak mengenali perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya generasi sahabat. Jika kita rujuk dalam kitab-kitab tarikh seperti dalam kitab Al-Isabah, A'lam Al-Muwaqqi'in, Taqribut Tahzib, Tahzibul Kamal dan sebagainya, maka kita akan tahu bahawa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ini di antara salah seorang sahabat Nabi yang alim di kalangan mereka. Bahkan para ulama mengatakan bahawa hampir 1000 lebih hadis yang ada dalam dada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Anas ibn Malik tu sekalian, dalam kitab-kitab tarikh, Ummu Sulaim mak kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim ni tuan-tuan, satu hari bila Anas bin Malik menjelang umurnya 10 tahun. 10 tahun ni kalau konteks kita ni dah jam 4 dah kot. Jam 4 dah. 12 tahun dah jam 6. 10 tahun Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik ni bagi dekat Nabi dan suruh Nabi sallallahu dan juga untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata yang lain, mewakafkan Anas bin Malik ini, anak yang disayang ini, untuk perjuangan Islam. Anas bin Malik. Sehingga kan dalam Musnad At-Tayalisi, apabila menyebut tentang Nabi SAW pernah mendoakan satu doa kepada Anas bin Malik yang berbunyi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtah. Nah, hadis ini disahihkan oleh para ulama muhaddithin, disebut dalam Musnad At-Tayalisi. Tuan-tuan sekalian, di antara doa yang Anas bin Malik mendapat daripada Nabi SAW, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, ya Tuhan, perbanyakkanlah harta dan juga anak Anas bin Malik. Para ulama tarikh mengatakan bahawa di antara sahabat Nabi yang kaya, Anas bin Malik. Oh, dia orang kaya. Sebab tu tak salah tuan-tuan, kita minta doa kepada Allah supaya kita ni dapat harta banyak. Tak salah kata, hey awak ni di dunia. Tak. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dengan harta itu untuk kita membantu perjuangan Islam. Betul tak tuan-tuan? Kalau tidak, macam mana hari ni Hamas, Izzuddin Al-Qassam, satu hari satu video, kita nak tengok satu hari satu video I'lam Al-Askari, dengan RPG bom bubuh dengan Israel apa semua. Macam mana sumber kewangan ataupun ekonomi yang Hamas ambil? Mesti orang kaya yang membantu perjuangan Palestin. Kalau tidak ada kekuatan ekonomi, macam mana Izzuddin Al-Qassam, Hamas pada hari ini mempertahankan Al-Aqsa? Tak salah gunakan harta tersebut untuk urusan akhirat kita. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW doa kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu, dan juga zurat-zurat dia. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Al-Isabah mengatakan bahawa anak dan keturunan, kita kata anak cucu Anas bin Malik ini, bila dihimpunkan hampir 100 orang. 100 orang. Ramai lah tuan-tuan.
Dan juga wa barik lahu fima razaqta, dan Allah memberikan supaya memberkati rezeki kepadanya. Ada sebagian riwayat dalam riwayat Imam Muslim, Nabi doa supaya panjangkan umur Anas bin Malik. Dalam kitab tarikh mengatakan umur Anas bin Malik ni 107. Dia wafat waktu dia umur 107 tahun. Ada yang kata 98, ada yang kata 107. Kira rapat 100 ni kira panjang umur lah tuan-tuan. Kita nak pi ke 70 tu pun tak larat dah. Itu pun banyak penyakit. 3 serangkai. Ya kan? Tak larat dah. Ni umur 100 tu ada kata 98 tahun umur Anas bin Malik. Umurnya panjang. Namun bermanfaat kepada umat. Anas bin Malik. Baik. Apa yang saya nak sebut ni sebagai mukadimah ceramah saya pada malam ini. Anas bin Malik satu hari dia pernah mendengar satu doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan doa ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Tahrir nilai hasan. Apakah doa yang Nabi ungkapkan? Nabi baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ni tuan-tuan, ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Sabbit qalbi, ya Allah, kau tetapkanlah hatiku ni, ya Allah, ala dinik, dengan agama. Nabi baca takat tu. Ada tu imam dia tambah lagi, ala ta'atik wa ala da'watik wa ala jihadik. Tak ada masalah apa, sebab konsep doa ini luas. Ya, asalkan doa tersebut tidak bercanggah dengan usul syarak, tak ada masalah apa. Kalau tak arti bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Ya, tetapi doa yang diungkapkan oleh Nabi SAW, nak tsabbit qalbi ala dinik, tetaplah hatiku dengan agamamu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Anas bin Malik tanya satu soalan kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bik, fahal takhafa alaina? Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tanya satu soalan, ya Rasulullah, amanna bika, sesungguhnya kami semua beriman kepada kamu dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Apa dia? Quran. Apa hak Nabi cakap, apa hak Nabi larang, semua ni kami beriman dan kami sami'na wa ata'na. Fahal takhafa alaina? Adakah engkau rasa bimbang terhadap keyakinan dan i'tiqad kami? Pasal apa Nabi Malik tanya macam tu? Sebab Nabi diulang banyak kali, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dik. Macam seolah-olah tak selesai lagi tentang akidah para sahabat. Tuan-tuan, Nabi Malik tanya, ini penting tuan-tuan, sebab bila ada orang tanya, Rasulullah jawab, kita dapat ilmu. Betul tak tuan-tuan? Anak murid bila tanya seorang guru, anak murid itu memang dia nak tahu sesuatu maklumat, nak tahu sesuatu ilmu, dia tanya. Bila dia tanya, guru tu jawab, anak murid satu kelas, semua dapat ilmu. Betul tak tuan-tuan? Seperti Al-Imam At-Tirmidzi, dia tanya kepada As-Su'alat lil Bukhari. Ada satu kitab yang ulama susun soalan-soalan yang ditanya oleh Imam Tirmidzi kepada Imam Bukhari. Begitu juga As-Su'alat Darul Qutni lil Bukhari. Imam Amirul Mu'minin fil Hadis, dia tanya soalan dekat Imam Bukhari. Imam Bukhari jawab. Jadi bila dia jawab, Imam Bukhari jawab, ulama dia susun balik jawapan-jawapan yang ditanya oleh Darul Qutni dan At-Tirmidzi dan jadikan satu ilmu. Khususnya dalam bidang hadis lah, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu rijal nasikh wal mansukh, gharibul hadis dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, Nabi respon balik pertanyaan Anas bin Malik. Qalu, na'am. Nabi kata, betul. Anas, bukan aku tak percaya tentang keimanan kalian. Bukan aku rasa bimbang dan ragu-ragu terhadap keimanan kalian. Aku tahu semua itu. Tentang kalian, ada yang di kalangan kalian yang gugur syahid mempertahankan Islam, kalimatullahi hiyal ulya. Ada di antara kalian yang dibuang keluarga, seperti Mus'ab bin Umair, umur 25 tahun, dia dibuang oleh ibunya sendiri. Ada di antara kalian yang di pulau, dicaci dan sebagainya. Dan ada yang bertemu Tuhan disebabkan untuk memperjuangkan Islam. Aku tak rasa bimbang pun tentang akidah kalian.
Tapi ingat Anas, innal quluba baina asba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata Anas, tapi ingat, elok-elok ni aku nak pesan, sesungguhnya hati manusia itu duduk di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Baina asba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah boleh ubah ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan, bila kita baca hadis ni, baina asba'aini min asabi'illah, jangan kita duk faham bahawa jari Allah tu macam jari kita. Kata, hai 10 apa jari Allah? Dia pun bilang. Lepas tu dia tanya, ustaz, jari kaki Allah lagu mana? Mampu dia jawab. Laisa kamitslihi syai'. Jangan mentajsimkan Allah itu sesuai dengan Allah. Ya, sebab tu dalam ilmu hadis, Subhi Saleh dan Ibn Salah, dia meletakkan satu bab dalam ilmu hadis, iaitu ilmu hadithun muskil. Hadithun muskil, kata para ulama muhaddithin, ialah apabila kita membaca satu hadis, ia akan mendatangkan tafsiran yang salah. Bukan hadis tu yang salah, kita silap. Seperti mana hadis yang kita baca tadi ni, baina asba'aini min asabi'illah, kemudian dia tengok jari dia. Jari Allah macam jari kita lah kot. Tak, jangan faham macam tu. Yang silapnya ialah cara kefahaman kita. Mesti kena tengok ulama-ulama yang berautoriti dalam mensyarahkan hadis tersebut. Al-Allamah Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi bi Syarah Sunan At-Tirmidzi, ini ulama yang berautoriti dalam mensyarahkan Sunan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah boleh mengubah manusia dan juga hati manusia mengikut kehendak dia, dan juga pilihan daripada hamba-hambanya. Dia pilih jalan tu, terima sendiri mudarat dan juga manfaatnya. Yuqallibu kaifa yasha, dan Allah boleh mengubah hati manusia begitu. Mubarakfuri sekali lagi apabila mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan bahawa hati manusia itu kadang-kadang dia cenderung kepada ketaatan, dan kadang-kadang dia cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi berulang kali Nabi baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak hati hamba, kau tetapkanlah hatiku dengan agamamu ya Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW pernah bersabda, innal 'abd liya'malu 'amalan min ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah. Nabi SAW pernah bersabda, ada di kalangan hamba Allah yang awalnya dia melakukan liya'malu 'amalan ahli an-nar, amalan ahli neraka. Namun wa innahu man ahlul jannah, tapi di perakhiran hayat dia melakukan amalan seperti amalan ahli syurga. Hadis yang sama Nabi kata, wa ya'malu 'amalan ahli jannah, dan ada di kalangan hamba Allah yang awal hayat dia melakukan amalan seperti amal ahli syurga, wa innahu min ahli nar, tetapi di akhir hayat dia melakukan seperti amal ahli neraka. Nabi sebut al-a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang hamba Allah itu akan dihukum dan akan dinilai di akhir hayatnya. Last sekali tu, bukan tengok tang awal. Ustaz betul ke ustaz? Kami sudah faham apa? Tengok ulama kata apa? Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seorang al-allamah muhaqqiq yang sangat terkenal dalam bidang hadis. Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia mengatakan bahawa wa innama al-a'malu bil khawatim wal murad bil a'mal ma ya'maluhu al-'abd man 'amala salih aw sayyi. Jadi katakan dengan amalan itu, iaitu sama ada dia buat benda yang salih ataupun buat benda yang tak betul. Tetapi kata al-Arnaud, iaitu ma ya'maluhu fil khitam amaluhu wa akhiru hayat, apa yang dia lakukan amalan di akhir hayat dia. Sebelum dia nak meninggal dunia, apakah perbuatan dan amalan yang di akhirnya. Sebab tu Al-Imam Al-Baji dalam syarah Al-Muwatta, dia pernah mengatakan bahawa
ala an al-akhir na'amul insan al-haqqu bihi wa alaihi al-jaza. Nah, yang terakhir sekali itulah kita kata penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pun menyebut hal yang sama berkaitan dengan hal itu tersebut. Sebab tu Nabi kata, innamal al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang hamba Allah itu akan dilihat di akhir hayatnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak hati hamba, kau tetapkanlah hatiku dengan agamamu dan ketaatan padamu ya Allah. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu dalam hal ini, kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita istiqamah. Istiqamah. Ini nak masuk Ramadan, istiqamah. Sebelum Ramadan pun macam tu kita, Ramadan pun kita lagi kuat. Lepas Ramadan pun macam tu juga. Ya, dalam masjid kita macam tu, luar masjid pun kita macam tu juga. Baru ni 2-3 bulan lepas saya ceramah kat mana. Kan, dalam ceramah tu kita ceramah lah, sebut Quran, hadis apa semua, kawan tu pun angguk-angguk. Habis ceramah saya nak keluar. Nak pergi kat kereta, tengok slipper kena balas. Kena lah, siapa dah balas slipper aku ni? Kan, mereka balas. Dalam ceramah kita dia duduk angguk, luar sama dia balas slipper ceramah. Hang nak balas pun tengok sama lah kan. Slipper berceramah pun hang balas. Hak ATK masjid tu pun balas. Kita ustaz tak apa, kami ada spare. Hak spare pun kita tengok sebelah lain pun cetak gamuk nak pakai. Kan, lagi kali balik, cuih. Kaki ayam lagu tekbir. Nak kereta, naik motor lagi orang nampak. Dah nak abang kata hati manusia tu. Boleh berubah. Al-Imam Al-Jurjani mengatakan bahawa hati manusia itu sifatnya berubah. Waktu muda, lagu di akhir hayat dia, ataupun menjangkau usianya, dia jadi lagu dia berubah. Dia mendekati agama, dia mendekati Al-Quran. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, dari pertambahan umur, semakin bertambah umur, itu merupakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala yang nak bagi dekat kita. Sama ada kita nak memperbaiki dan mendekat diri kita kepada agama ataupun semakin jauh. Sebab tu tidak ada istilah terlambat dalam urusan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Samad Al-Faribani rahimahullahu taala dia mengarang kitab Sirrus Salikin. Kan, semua kita tahu kitab tersebut. Bagaimana perjalanan salik orang yang menuju pada Allah itu tidak terlambat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tak payah terjemah dah. Hadis semua kita tahu dah. Tentang kepentingan masa semua pada asalnya kita rugi belakang, kecuali mereka yang melakukan amal soleh, berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Hak ni dia pun tak rugi. Sebab tu tuan-tuan sekalian ada satu kitab yang ditulis oleh para ulama, iaitu kitab tersebut menghimpunkan ulama-ulama yang sedar lewat, khususnya dalam menuntut ilmu. Ada kitab tu hampir 100 orang ulama saya tengok dalam kitab tersebut. Ada 100 orang lebih ulama yang dia sedar lewat. Awal mungkin dia main banyak. Dia main banyak, dia jumpa tak tahulah, dia main banyak lah kan. Tapi menjelang umur 40 tahun, dia sedar diri, dia jumpa dengan ulama, dia jumpa dengan kawan, jumpa suasana yang baru, dia kembali kepada Tuhan dan juga dia mula untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Dan dia jadi ulama. Kata ustaz, betul ke ustaz? Tak buka kitab tu. Tak ingat nama kitab. Apa dia? Dan di antara ulama tersebut ialah Al-Imam Izz Abdul Salam. Pertama, yang kedua Sultanul Ulama Izz Abdul Salam lah. Ada Abdul Salam. Dan begitu juga Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ini di antara tokoh-tokoh ulama yang dia sedar lewat. Mana nama kitab berada beli di pesta buku dekat Kahirah Mesir. Kan, ustaz-ustaz kita hak masih duduk di Mesir tu dia pada post kitab-kitab ni siapa nak beli kan. Nama kitab ulama ta'akhuru an talabul ilm.
karangan Nail bin Sa'ad. Dia himpun berkhatib. Umur 300 hijrah, 600 hijrah. Ini ulama-ulama zaman tu. Dia berkata macam mana? Maknanya, saya nak sebut bahawa tidak ada erti. Maknanya tidak ada, kita kata terlambat bagi orang yang sedang merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kenapa saya datangkan hadis ini? Pada yang pertama dan yang kedua tadi ini, ia merujuk kepada apa yang ada dalam hati kita. Nah, kerana semua kita tahu tentang kita kata raja bagi tubuh badan kita ni adalah al-qalb, hati. Jika hati seseorang itu baik, bersih dan sebagainya, maka hati dan juga dia akan menterjemah kepada tingkah laku dan amalan kita. Lebih nama. Dimula di situ sebab luaran orang boleh berlakon. Pakaiannya, percakapannya, ya, perbuatan orang boleh berlakon, tetapi ialah inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Hati tu, kalau hati itu jujur, hati itu hati yang bersih, hati itu mengharap marda dan rahmat Allah, Allah akan pimpin hidup dia untuk mendapat jalan-jalan yang baik. Wal birra yahdi ilal jannah, dan dengan kebaikan tersebut Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Sebab tu tuan sekalian, apabila para ulama seperti Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari dan Ibn Kathir, apabila menafsirkan ayat surah Al-Mulk, ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala? Isim tafdhil. Apa dimaksudkan dengan ahsanu amala? Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quranul Azim, dia mengatakan bahawa ahsanu amala ini ada dua syarat dia. Yang pertama ialah khalisan, yang kedua was-shawab. Nombor satu ikhlas dulu. Nombor satu ikhlas. Sebab ada orang dia buat kerja, dia buat amalan banyak tapi tak ikhlas. La yuqbal, kata Ibn Kathir. La yuqbal. La yuqbal maknanya tak diterima oleh Tuhan. Nampak macam buat ibadat, tapi rupanya dalam ni macam-macam. Ujub, macam-macam, tak ikhlas dan sebagainya. Ya, khalisan. Pertama kata Ibn Kathir, mestilah ikhlas. Yang kedua, mestilah sawab. Sawab ni mesti kena betul. Ikhlas saja, tapi kalau tak betul dengan hukum syarak, la yuqbal, kata Ibn Kathir. Hal juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari. Dua-dua ni nak kena baik kena elok. Ikhlas, nak tahu ikhlas ataupun tidak, yang ni nak kena tanya dari kita, tuan-tuan. Kita buat amalan, kita buat satu amal soleh, sama ada kita buat kerana manusia ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tu dia ada ilmu khas, ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf yang membincangkan tentang pembersihan jiwa ni. Qadhi Iyad apabila membahaskan tentang tasawuf yang sebenar, ialah ilmu yang menyucikan diri dan juga menjauhkan perbuatan-perbuatan mazmumah. Itu kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Hak tu yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Buang sifat mazmumah, merendah diri, khusyuk, khudu' wa tadhallul, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, salat khusyuk, ya, buang sifat-sifat mazmumah. Ini tasawuf yang sebenar. Dan satu lagi as-shawab, pastikan amal ibadat itu betul. Dan nak tahu betul ataupun tidak, yang ni mesti nak kena Quran Sunnah yang berdiri di atas ulama yang muktabar. Ya, nak kena berdiri di atas ulama yang muktabar. Tengok kena ataupun tidak dari sudut pendalilan nasnya, hukum fiqh, lagu mana cerita, solat dan sebagainya. Bagi kena betul. Sebab takut kita melakukan amal ibadat duk masa macam betul, tapi sebenarnya salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, hati ialah raja bagi tubuh badan manusia. Bersih hati, maka bersihlah percakapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tingkah laku kita. Para ulama pernah menyusun disebut sebagai fiqhul qulub, bagaimana kita kata kefahaman kita berkaitan dengan pembersihan hati. Para ulama mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang menyebab hati-hati ini menjadi penyakit.
No? Hati ni dia tak jadi sakit secara automatik, tuan-tuan. Dia ada sebab-sebab dia. Macam tu juga orang yang nak berjaya, bila nak berjaya mesti kena memenuhi ciri-ciri menjadi seorang yang nak berjaya. Betul tak, tuan-tuan? Anak kita nak ambil Faisal SPM kan? Dia pergi cari Tok Imam. Ustaz ni tolong buih kat pen saya tak? Ni tolong buih kat ayat ni, hang baca Yasin ke apa patut pokok boleh jawab Faisal. Ustaz tu nak kena tajuk. Hang mengaji tak buku tu? Hang baca dah buku tu, tak harap buih aku lah, jenuh lah. Dia bukan nak kata tu ikhtiar. Ni Nabi kata, kamu sendiri kena ikhtiar. Hujahannya apa? Nabi SAW tunjuk dalam sunnah dia. Tengok apa yang Nabi buat. Kita belajar dalam ilmu sirah, Ar-Rahiqul Maktum Mubarak Furi. Tuan-tuan ngaji kita Ar-Rahiqul Maktum kan? Ada 700 muka surat lebih. Bermula daripada muka surat 200 lebih ke atas, tuan-tuan. Semua mengandungi kisah-kisah. Kita kata peperangan, siri peperangan dalam Islam. Betul tak, tuan-tuan? Cuba tengok muka kitab tadi. Mula daripada 200 muka surat ke atas. Dia dah mula dah cerita tentang perang Nabi terlibat dalam Syariah, Nabi susun strategi dalam perang Uhud, sehingga kan gerahan Nabi dipanah oleh musyrik Makkah, dicedera pimpin Nabi. Betul tak, tuan-tuan? Ini bukan main cerita tepi jalan, dia ada dalam riwayat. Dalam Sunan At-Tirmidzi oleh Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahawa dalam peperangan Uhud, Nabi keluar memakai 2 lapis baju besi. Dan itu nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi menggabungkan di antara ikhtiari ataupun usaha Nabi dengan bertawakal bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tawakal saya. Tuan-tuan, hari ini punya cerita ni. Perang Israel dengan Palestin. Dia nak kena sibuk, nak kena kait juga dengan isu semasa. Supaya nak menghidupkan ilmu yang kita membahas ni. Betul tak, tuan-tuan? Dengan realiti yang berlaku di umat Islam kita pada hari ini. Tuan-tuan tahu hari ni berapa ratus hari dah tak selesai lagi peperangan di antara Israel dan juga Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Sampai hari ni Israel dia tak boleh keluar satu statement secara rasmi mengatakan bahawa dia menang dalam peperangan di Palestin. Tak berani keluar lagi. Pasal apa tak berani, tuan-tuan? Dah setiap hari duk keluar bom, duk kena bom. Ni 2-3 hari lepas 24 orang tentara Israel mati. Betul tak, tuan-tuan? Ini bukan main betik tepi jalan. Dia minta bantuan dengan Thailand. Persenjataan Britain dan Amerika bantu Israel. Ada cerita, ini fakta. Kita boleh tengok di internet. Tuan-tuan sekalian. Dan menurut analisis tentera Israel, dia mengatakan bahawa, saya tak ingat nama dia, nama pun pelik, orang Yahudi. Dia kata apa? Kita tidak boleh 100% memusnahkan tentera Hamas. Kita tak boleh. Kita tak mampu. Dia kata macam tu, penganalisis ni. Pasal apa? Sebab kita tidak dapat menjumpai terawang-terawang yang dibina oleh tentera Palestin. Dengan anggaran mereka mengatakan bahawa hampir 700 kilometer panjang terawang yang dibina oleh Hamas dan Izzuddin Al-Qassam. Jadi macam mana kita nak tahu? Mungkin kita jumpa satu terawang, beratus terawang lagi yang ada. Kata Israel, kita tak boleh. 100% kita tak boleh bunuh ideologi ataupun tentera Hamas. Mereka akan membiak dan mereka akan membesar dan berkembang. Kata penganalisis tentera Israel satu hari. Ada sebahagian mengatakan bahawa tuan terawang Hamas pada hari ini dah menembusi Lebanon dan Syria. Allahuakbar. Kita tidak tahu. Tapi maklumat-maklumat ni kita membaca. Orang-orang kita kata yang boleh dipercayai sudah menembus Lebanon, maknanya jauh. Itu 700 km ni. Tu pun tak dapat dipastikan secara tepat. Mungkin 800, mungkin 1000. Tu anggaran je. Kalau Ustaz pergi Kuala Lumpur berapa? Berapa bang? 400 dah. 400, 500 kan? 400. 700 ni pasal lajak pergi lepas Johor baru. Nak habak kata kekuatan Hamas, tentera Islam kita memperjuangkan di sana Al-Aqsa dan mereka nak mati, tuan-tuan. Israel dia takut mati. Menurut kita kata kita kata kerajaan Israel pada hari ini mewajibkan untuk rakyat dia untuk menyertai tentera IDF tu. Siapa yang tak menyertai tentera untuk melawan Palestin kena penjara. Tuan sekalian,
Hamas, orang pakat nak berebut masuk. Kan? Tapi kena ada interview. Itu kata Hamas tu. Kualiti dia tu. Ya, tuan baru ni ada juga satu maklumat. Berita tu boleh tengok sendiri di internet. Ada seorang cikgu, dia ni orang Yahudi, ngajak anak murid dia 12 anak lah, Yahudi Israel. Umur dah 54 tahun, kira nak pencin setahun 2 hari. Apabila dia mengulas isu yang berlaku pada hari ini, Israel menyerang, kita kata hospital, rumah-rumah pelarian sampai mati bayi dan kanak-kanak. Kan? Cikgu ni hak umur 54 tahun, dia kata apa? Kita sedang membunuh anak-anak Palestin, kata dia. Ini bukan jalan yang benar, kata dia. Dapat tahu kat kerajaan Israel, tuan-tuan, cikgu ni kena pecat dan dia dipenjara. Penjara Israel. Rakyat ni sering cakap benda betul. Tuan-tuan, saya tak ingat nama dia. Cikgu tu lah umur 54 tahun begitu. Orang pengalaman. Itu kata pengalaman ni penting. Orang lama ni selalunya dia berani sebab dia pengalaman. Hikmatul syuyukh wa hamasatul syabab. Yang kebijaksanaan, pengalaman orang lama mesti memimpin semangat orang muda. Dua-dua ni nak kena gabung sekali. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut hari ini. Ada beberapa sebab. Para ulama mengatakan bahawa hati berpenyakit ni di antara salah satunya ialah, tuan-tuan sekalian, ialah banyaknya percakapan. Percakapan yang berlebih-lebihan. Itu salah satu, banyak lagi lah. Cuma malam ni kita sentuh waktu dulu. Percakapan yang berlebih-lebihan. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi melalui sanad daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dan hadis dinilai hasan sahih. Kata Nabi SAW, "Wal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Yang bermaksud, tidaklah manusia akan diumpan di atas muka mereka sendiri. Di hari akhir esok, ada di kalangan hamba Allah yang kena humpan dengan muka dia. Muka dia kena diumpan oleh Allah SWT. Ataupun di atas pipi mereka. Ala wujuhim atau ala manakhirihim. Pipi dia maknanya muka lah. Kecuali illa hasaidu alsinatihim, kecuali dengan sebab hasil percakapan yang keluar daripada mulut mereka. Allah Akbar, hati-hati mulut dia silap cakap tuan-tuan, mudarat kita, teruk kita akhirat esok. Hari ni mungkin dia tak cakap, saya tak cakap, saya tulis pun sama lah. Orang faham. Dia tulis kat Facebook, dia tulis kat WhatsApp, dia tulis kat apa semua. Orang faham dengan tulisan dia. Menyebabkan fitnah, nista dan sebagainya. Semua itu memberi kesan kepada urusan akhirat kita. Suatu para ulama apabila menyebut tentang masuk percakapan yang keterlaluan ini, ialah yang pertama berdusta. Cakap bohong. Cakap tak betul. Kazab. Bahasa Arabnya kazab lah. Berdusta. Pertama. Yang kedua mengumpat. Benda elok-elok dia pergi mengumpat. Hak nu tak betul, hak nu tak betul, dia seorang yang betul. Oh, teman. Dia seorang yang betul, orang lain semua salah. Mengumpat orang tak kira. Kedua. Yang ketiga menista. Mengeluarkan kata-kata yang kotor. Berbangga-bangga dengan dirinya sendiri. Bercakap tentang perkara yang batil. Dan berbalah dan bersekita dan juga lain-lain. Berbalah dan bersekita. Dia bergaduh orang. Dah ni viral satu video, kita boleh tengok kat internet lah. Kan? Ada orang lama bergaduh. Kan? Orang lama-lama bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh pasal berebut tempat mancing. Kan? Berebut tempat mancing. Kawan dia kata, lah, ni tempat aku. Siapa pula tempat hang? Tok Wan aku yang buat apa dia buat, yang korek sungai ni. Tu dia sangkut dengan Tok Wan dia. Kita tengok, ya Allah, benda simple macam ni pun hang boleh bergaduh. Lah kali, esok kalau lusa pun tak tahu, lah kali dua-dua orang duduk depan polis, saja meja. Kan? Duduk depan polis. Baik terus dua-dua orang tu. Kan? Nak abang kata, benda simple. Boleh bawa bincang. Patutnya berbincang. Ni benda macam tu, dia boleh bergaduh. Bersengketa. Ya, petah lagi di antara ini adalah mengeluarkan kata-kata bisa. Kata ulama,
bercakap seumpama ada sesetengah orang yang telah menjadi asam garam dan sukar untuk ditinggalkan. Mengata ke orang, hina ke orang apa semua, kadang-kadang benda tu dah jadi sebati. Bagi orang lain benda tu tak mau, kita tak mau dengar. Anak-anak kita bila cakap benda-benda macam tu, kita tegur dia. Ni tarik balik cakap lagu tu, jangan duk cakap lagu tu ke orang. Kan? Bermula daripada kecil lagi. Cara percakapannya, luhur budinya, ya, laras bahasa yang dia guna, semua itu mencerminkan akhlak kita. Sebab tu kalau tanya saya berkaitan dengan orang utara, jenis loklap, minta maaf, nak kena sebut juga. Dia kata tak apa lah, kami orang utara, orang Kedah memang jenis loklap, jenis maki besar lah. Weh, itu hang, bukan kami lah. Nah, orang utara memang dia peramah, jenis buat ramai. Jenis buat ramai apa semua peramah tu sekalian. Itu sifat dia, kita akui itu sifat orang utara. Tapi ingat, orang utara yang mengaji, orang utara yang mengaji Quran, mengaji hadis, istighfar, membaca Al-Quran, dia tidak mengandungi mencampur adukan di antara ucapan-ucapan nista dan juga perbuatan dengan karakter dia. Berbaca dengan hadis riwayat Imam Muslim, laisal mu'min bit ta'ani wala bil la'an wala bil fahsya wala bil bada'i. Nabi habaq kita. Tidak, tuan-tuan. Kita nak ikut siapa? Kita ikut Nabi SAW. Kita orang mengaji. Mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji sirah pula. Fiqh lah, petasuf apa semua. Lepas tu dia bagi kata, ada kami orang utara memang jenis lagu ni. Dan orang utara yang mengaji, dia ada dia punya kelembutan dia. Dia peramah-peramah. Itu sifat karakter sebagai seorang kita kata orang utara. Tapi kita jaga itu prinsip. Ya, kita sebagai orang belajar. Baik, ada setengah orang yang dah jadi darah daging. Ada setengah orang yang hal itu tidak menjadi biasa bagi kehidupan dia. Bahkan kata ulama ada empat jenis. Jenis dia cakap banyak ni. Yang pertama, percakapannya mendatangkan mudarat. Nak cakap banyak tapi mudarat. Mudarat, gaduh hak tu apa semua, gaduh hak ni. Kenapa? Mudarat. Kita tak mau duduk dalam kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, percakapannya mengundang kemanfaatan. Hak ni kena. Hak ni kita nak. Cakap banyak juga, tapi bila bercakap tu orang dapat ilmu. Membentuk akhlak orang. Ya, membantu orang dan sebagainya. Yang ni kita nak. Hak ni afdalnya dia kena bercakap. Terutamanya para alim ulama yang rabbani. Kita melihat saja Al-Imam Nawawi, Al-Imam Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal. Kehidupannya tuan-tuan sekalian, dia bukan semua cakap, bukannya cakap mengiyakan apa yang orang mahu saja. Imam Bukhari sebagai contohnya, di akhir hayat dia tuan-tuan sekalian, dia dibuang negeri dia. Kerana dia bercakap benar. Ketika mana pada waktu itu bercanggah dengan masyarakat di tempat tersebut dan juga pemerintah pada tersebut. Dia cakap benar. Imam Bukhari dibuang. Tapi bila dia wafat, baru orang tahu bahawa silap kita buat kelakuan lagu tu dekat ulama besar. Imam Ibn Salah mengatakan bahawa bahkan ditahqiq oleh Nuruddin Acir, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran ialah Jami' Sahih Al-Bukhari. Di muka bumi Allah. Hak dua Sahih Bukhari. Awal hak masa dia masih hidup, apa buang dia. Orang macam tu manusia tuan-tuan. Bila duduk depan mata tak hargai. Bila kawan tu dah tak ada, dah meninggal, dah pindah tempat lain, baru dia teringat. Silap lah, aku buat silap lah, aku buat tahan orang kata, silap lah. Hak dulu masa duduk depan mata kita, tak hargai dia. Manusia macam tu. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Kata Allah SWT, hamba-hamba dia tu sikit bersyukur pada Tuhan. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga kata ulama, iaitu percakapan yang mengandungi manfaat dan mudarat. Dua-dua ada bercampur sekali. Kan? Mudarat pun ada, manfaat pun ada. Ilmu pun dia bagi ke orang dalam macam sama. Dia juga menjatuhkan, kita kata, dengan sikap-sikap akhlak yang tidak baik itu. Yang keempat kata ulama, ucapan dia banyak bercakap, tapi ucapannya tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Dua-dua ada. Kita kata nak simbang kosong kan, simbang kosong sikit-sikit tu bukan tak boleh. Boleh
kan? Tapi janganlah sampai 2-3 pagi sampai tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan sebagainya, sampai merugikan masa kita. Sebab tu Nabi pernah sebutlah hadis orang Muslim. Nabi kata, apa dia? Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita tuntut untuk bercakap benda-benda yang baik. Kalau tak mampu nak cakap benda yang baik, aw liyasmut. Diam, lebih baik untuk kamu. Baik diam. Min husnil islami mawi tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim. Ya, tanda kesempurnaan Muslim seseorang, ya, dia tinggal benda yang tiada kaitan dengan dia. Maka muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan perkongsian tazkirah ringkas kita pada hari ini memberi manfaat terutama diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.